Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, di video kali ni aku nak share dengan korang pengalaman yang aku dah share kat TikTok. Tapi yang itu video ringkas sahaja. Kali ni aku nak share full version punya. Apa yang terjadi sebenarnya, kenapa aku kena gangguan macam tu. Okay, kalau siapa yang pernah tengok TikTok aku, baru ni aku ada post tentang satu homestay yang aku dengan adik-adik aku pergi. Lepas tu terjadi satu gangguan di mana adik aku sendiri dan abang aku dengar suara aku ketawa. Kepada yang tiada TikTok, aku akan share balik cerita ni dekat sini. Sebab kejadian yang terjadi bukan sekadar yang aku share dekat TikTok sahaja. Sebenarnya dia ada permulaan dengan pengakhiran cerita tu. Kisahnya pada awal tu, okay, sebenarnya waktu kita orang pergi kat tempat tu, tempat kejadian tu, aku tak nak mention kat mana-mana. Cukup sekadar aku beritahu aku pergi kat satu tempat tu. And aku dengan adik-adik aku ni tak decide langsung untuk stay tau. Sebenarnya kita pergi kat satu tempat tu, kita orang plan untuk balik hari. Tetapi waktu tu tak macam mana kita orang pergi ke hulu ke hilir dah malam macam tu, rasa macam tak berbaloi pula nak balik terus. Jadi decide lah untuk stay. Itu semua last minute. Dapat homestay tu pun setelah beberapa homestay dah penuh, barulah dapat satu homestay ni. So homestay ni bukanlah homestay yang entah siapa-siapa punya. Sebenarnya daripada kenalan-kenalan jugalah. Tapi kisah kali ni bukan kisah seram berkaitan dengan homestay tu. Sebab sebelum ni pun aku pernah share kat korang kan, mana-mana sahaja tempat tinggal, kalau ditinggalkan terlalu lama ataupun tiada penghuni terlalu lama, memang akan dihuni oleh makhluk lain ni. Jadi tak heranlah kalau tempat yang aku pergi ni pun ada gangguan. Cuma gangguan tu dia lain sikit. Sebab yang tertumpu, yang terkena tu adik aku dengan abang aku. Jadi keadaan tu macam bukan macam biasa aku kena. Selalunya aku sahaja yang kena. Dan kalau ada orang lain kena pun mesti aku pun kena sekali. Tapi this time memang aku sekadar nampak yang kena gangguan tu. Boleh dikatakan gangguan lah, adik aku dengan abang aku. Sebelum aku dengan adik-adik aku ni pergi ke homestay tu, kita orang makan kat satu tempat tau. Masa makan kat tempat tu memang tak ada gangguan apa-apa, tapi masa tu lah kita orang decide untuk stay kat tempat tu. Masa dekat kedai makan tu, aku dengan adik aku je macam struggle cari tempat tinggal. Sebab tiba-tiba abang aku cakap, okay, kita stay lah, tak nak balik. Macam tiba-tiba tau. Mula-mula macam berat hati sebab kita orang memang tak bawa apa-apa pun. Memang daripada plan asal pun kita orang memang tak nak stay kan. Tiba-tiba nak stay. So memang kelang kabut cari homestay tu. Lepas tu dapatlah satu homestay ni, and then settle. Okay, settle je makan, kita orang pun decide untuk terus pergi ke homestay. Sebab masa tu pun dah macam lebih kurang nak dekat pukul 11, pukul 10 lebih, kat pukul 11 macam tu lah. Sampai saja kat kawasan homestay tu, okay, mula-mula parking kereta. Parking bebas tau. Jadi kita orang ni parking kat satu parking yang betul-betul dekat yang gunung-gunung sikit tau. Masa turun daripada kereta tu, aku dah rasa macam tak sedap. Mula-mula aku macam rasa sejuk sangat-sangat. Lepas tu aku ada bau busuk. Bau yang sangat-sangat busuk. Nak kata bau bangkai pun macam ya, nak kata bau hanyir darah pun ya. Tapi bau-bau yang lebih kurang bau macam tu. Tapi kita tak tahu sebenarnya kepastiannya bau apakah itu. Cuma aku macam teringat lah dulu kalau ada bau-bau style macam ni, benda-benda tu dekat dengan aku tau. So aku pun terus macam pusing. Kita dah rasa macam tak selesa sebab aku pernah lalui benda tu. Jadi aku rasa macam, aku nak tengok sekitaran aku. Aku pun pusing ke belakang. Mula tu aku tak nampak apa-apa. Then aku tersuara. Aku macam, mulut aku lah, silap aku juga kan. Macam mulut aku pun terlepas cakap macam, bau apa ni? Macam aku tertegur lah benda tu. And then abang aku pun respon, itulah macam bau busuk, macam bau hanyir bangkai. Abang aku pun cakap macam tu. Lepas tu bila aku pandang kat belakang, baru aku perasan ada satu orang tua. Dia tak macam rupa nenek kebayan, tapi dia lebih kurang. Cuma nenek kebayan tu macam kecil sikit kan. Yang macam jelmaan ni, dia nampak macam nenek, bongkok-bongkok sikit. Lepas tu sangat tua. Tapi tak pegang tongkat, tak silap aku. Tapi dia bongkok macam something. Aku tak berapa ingat dah betul-betul rupa dia. Sebab waktu aku nampak tu, aku terus macam kali sebab mulut aku dah terlepas cakap kan. So aku rasa macam takut lah waktu tu. And aku terus pandang abang aku buat isyarat. Jadi abang aku faham lah. So lepas tu cepat-cepat nak naik atas. Sebab waktu tu kita orang kan tak bawa bag apa semua. Jadi lepas dah turun tu just nak bawa makanan yang kita orang beli je lah. Okay, lepas tu turun. Sampai kat bawah tu, dia macam apartment tau. Sampai kat bawah tu adalah nak pergi ke tempat lift. Okay, masa nak masuk lift tu, tak ada apa-apa benda yang pelik pun berlaku. Cuma waktu aku keluar daripada lift tu, aku ada nampak satu lembaga ni. Dia nak kata lembaga tu jemaah macam manusia pun ya juga, tapi dia tak nampak exactly macam rupa manusia. Cuma dia gelap, tinggi, hitam. Lepas tu macam merah-merah sikit. Aku rasa merah-merah sikit tu mungkin bahagian mata dia. Jadi waktu aku nampak tu,
aku memang betul-betul terpandang dia and dia betul-betul pandang aku. So muka dia tu susah aku nak describe kat korang, cuma rupa dia agak menyeramkan sikit sebab muka dia macam berkedut macam tu and dia betul-betul pandang ke arah aku. Jadi bila aku nampak tu aku macam tergamam. Aku memang pandang dia and dia pandang aku. Cuma lepas tu aku macam astagfirullahalazim. Aku terus pandang bawah and aku terus jalan pergi ke homestay tu. Masa tu kita orang carilah pintu mana satu sebab first time kan kat area situ. Jadi bila dah sampai dekat homestay tu, macam biasa sebelum masuk kita orang akan baca doa dulu, beri salam semua. Lepas dah masuk tu aku nampak macam ada kelibat tau laju-laju. Itu normal. Kalau masuk kat mana-mana hotel ke atau kat mana-mana homestay ke memang akan ada kejadian macam tu lah. Jarang sekali dah kalau aku tak nampak kelibat-kelibat tu. Melainkan ada pernah jugalah 2-3 rumah tu memang tak ada apa-apa gangguan. Cuma ada tapi dia tak masuk rumah, mungkin tuan rumah dah pagar ke macam mana ke, wallahualam. Cuma rumah yang first tu aku masuk dia bersilang balang tau. Dia macam lalu kat depan mata aku and aku nampak tu aku terus pandang bawah. Tapi tak habis kat situ je sebab dia dekat kawasan ruang tamu pun dah memang ada tau. Okey, kerusi kat sini, belah sini TV. Jadi sini kapet, kat sini langsir tau. Bahagian langsir tu sahaja benda tu dah duduk kat situ. Tapi yang aku nampak dekat dalam rumah tu semuanya statik. Dia tak bergerak dan dia tidak nampak masa seolah-olah dia nak mengganggu. Mungkin dia sekadar ada atau mungkin dia menumpang duduk dekat dalam rumah tu. Lebih kurang macam tu lah yang aku nampak. So pada awalnya aku tak rasa seram apa-apa sehingga kan jadi satu peristiwa ni. Okay, masa tu aku masuk tandas tau. Okay, dekat rumah ni, dia dekat master bedroom ada tandas. Dekat ruang tamu macam biasalah tandas sharing kan, kat luar satu. Jadi aku masuk kat tandas luar tu sebab masa aku masuk kat master bedroom tu, toilet dia aku tak selesa sebab aku nampak ada satu jelmaan benda dekat dalam toilet tu. So toilet dia pun kecil. Jadi aku dah faham kalau aku masuk toilet tu, aku nampak benda tu, aku akan tak selesa lah dalam tandas tu. Jadi aku pun pergilah toilet kat luar. Okay, aku masuk, aku memang tak ada buat apa-apa sebab aku memang nak buang air kecil. Aku tak ada macam mengambil masa yang lama lah macam kita buang air besar kan. So aku masuk, tak ada beberapa saat macam tu lah adik aku ketuk, dia panggil aku sekali. Lepas tu aku macam nyaut lah, kenapa? Sekali tu je lah. Lepas tu aku dah tak dengar apa-apa. Sampailah aku dah siap semua, aku keluar, reaction aku macam biasa. Aku macam, sejuk lah. Aku nak macam buat ramai lah waktu tu kan. Sebab macam biasa lah rutin aku kalau sebelum ni pun kalau dengan adik-adik aku memang aku macam mulut banyak sikit. Tiba-tiba aku keluar tu, aku tengok abang aku dengan adik aku tengah pandang aku muka serius. And adik aku ni muka dia macam apa dia panggil aku, tu nama panggilan aku lah. So dia panggil aku kan, lepas tu aku macam kenapa? Tadi gelak ke? Kenapa gelak je tu? Kenapa gelak banyak kali? Kenapa? Apa-apa semua macam tanda soal lah. Dia macam tanya kat aku seolah-olah aku duduk kat dalam tandas tu, aku ketawa. So aku macam terkejut dengan soalan dia and aku tengok muka adik aku dah lain. Bila aku nak datang dekat, dia terus pergi ke abang aku tau. So masa dia pergi ke abang aku tu, dia cakap dia dengar aku gelak. And then abang aku tanya kat aku, kamu rasa kamu masuk tandas tu lama ke sekejap? Dia macam tu. Aku pun cakap kejap lah, abang kecil je biasa. Aku cakap lebih kurang macam tu lah. So abang aku dengan adik aku ni pandang je aku. Aku ni macam pelik, kenapa tiba-tiba macam tu. Dan aku tengok adik aku sangat takut. Reaction macam tu aku tak pernah tengok lah. Sebab selama hari ni kalau dia takut macam kat rumah kan, lepas kita untuk cerita hantu ke apa, atau aku share cerita hantu ke, dia akan responnya macam ala kadar. Sekadar macam takut, paling-paling pun nak ajak minta teman pergi dapur, pergi bilik macam tu kan. Tapi kali ni dia punya muka pucat and dia macam nak menangis. Mata dia dah berkaca. Aku tengok dia memang sangat takut. Dan aku tahu itu memang reaction yang sangat-sangat mungkin bagi dia menyeramkan. And aku pun terus tanya kat dia, kamu dengar kita gelak macam mana? Aku cakap macam tu kan. Lepas tu adik aku ni cakap lah, betul kita dengar hang gelak 3 kali. Adik aku cakap macam tu. So aku cakap, aku tak gelak. Aku macam tegaskan lah sebab aku macam geram lah. Sebab abang aku cakap macam tu, adik aku cakap macam tu. Aku cakap, aku tak gelak. Lepas tu adik aku cakap, mula-mula kita ingatkan tak ada apa-apa. Hang gelak macam biasa kan. Mula kita ingatkan hang macam ada benda lawak terjadi kat dalam toilet tu. So kita abaikan lah. Lepas tu hang gelak lagi kali kedua. Lepas tu kita panggil hang. Lepas tu sekali je hang nyawa. Lepas tu panggil lagi sekali hang diam. Dia cakap macam tu kan. So okay, sebelum tu aku beritahu dulu lah. Aku dengan adik aku memang suka hang-hang macam tu. Tapi kita orang tak ada kena-mengena pun belah-belah sana, belah-belah utara ke apa. Tapi memang suka lorat macam tu lah. Jadi kan, sama balik. Jadi bila dia menegaskan, dia kata dia panggil aku kali pertama tu aku nyaut, and then seterusnya aku tak nyaut, and then dia tak dengar apa aku respon dengan dia. Dia ketuk pun aku buat tak tahu. Dia kata kali kedua tu dia dengar aku gelak kuat macam gelak biasa, sebab aku ni gelak jenis boleh tahan juga. Jadi dia dengar gelak tu macam dia nak tahu sangat kenapa aku gelak kat dalam tandas tu. Kali kedua pun aku tak nyaut, dan kali ketiga tu dia kata dia dengar aku gelak dah macam lain macam tau. Dia kata mula-mula dia dengar aku gelak macam biasa, yang kali ketiga tu nada aku macam biasa, hujung tu tiba-tiba aku macam melirik tau gelak aku tu, macam ha. Dia macam
Dah, yelah macam sesuatu yang bukan diri aku, dia kata. Suara tu dia kata sangat-sangat seram and kita dah syak dah. Yang ni bukan hang, dia cakap tu. So dia kata waktu dia dengar tu, dia dah terus takut, meremang terus bulu roma dia and abang aku semua dalam rumah tu dengar tau. Lepas tu adik aku cakap, masa tu kita memang takut sangat sebab kita ketuk panggil hang pun hang tak nyaut. And gelak tu dia dah melirik sampai ke belakang dan bunyi dia sangat creepy. Yang aku tak fahamnya masa kejadian tu, aku tak dengar langsung suara orang gelak dan aku memang tak gelak dan tandas tu. Plus aku memang tak nampak apa-apa yang menyerupai aku ke ataupun diri aku macam seolah-olah kena rasuk ke. Memang tak ada. Jadi bila adik aku meyakinkan aku cerita macam tu, sangat mustahil lah untuk aku cakap dia tipu dan sangat mustahil lah kalau aku nak menipu, nak kenakan dia. Dan masa tu aku macam keliru benda apa yang terjadi sebenarnya. Sebab adik aku, dia lah satu-satunya yang tak, bukan nak dikatakan tak pernah sekali dua je kot dia pernah kena kacau. Tapi dia bukan kena kacau yang heavy macam dia dengar suara ni. Selalunya macam dia nampak sikit-sikit je. Tapi adik aku adalah seorang yang sangat payah untuk nampak benda-benda macam tu. Dan seorang yang suka bercakap jujur. Dia tak tipu. Dan aku nampak reaction dia memang sangat-sangat takut. Lepas kejadian macam tu, lepas adik aku dah nampak macam seram sangat and aku pun try legakan dia, kita orang pun masuk bilik ramai-ramai. Jadi masa masuk bilik tu, kita orang decide untuk tidur satu bilik. Kita orang tak berani nak tidur banyak-banyak bilik. Sebenarnya dalam homestay tu ada 3 bilik. Tapi kita orang pilih untuk tidur satu bilik ramai-ramai. Lepas tu, adik aku ni, dia cakap kat aku, betul ke? Dia tanya lagi, betul ke hang tak gelak? Aku pun cakap, tak, memang tak gelak. Lepas tu dia macam ragu-ragu tau. Dia ingatkan aku ni dalam keadaan separuh sedar. Dia takut aku ni kena histeria dan sebagainya. And dia macam tak berani nak dekat dengan aku. Lepas tu aku jadi macam dahaga. Aku cakap kat abang aku, minta tolong ambil air kat dalam kereta. Sebab masa tu lupa nak bawa naik air. And abang aku ni mula-mula macam ragu-ragu je nak turun ambil. Tapi dia turun jugalah akhirnya. Jadi lepas abang aku dah naik balik, bagi air, tengok aku pun keadaan okey apa semua, tak ada masalah. Kita orang pun nak tidur lah. Sebab kita orang decide untuk gerak pagi tau. Jadi tak melarat nak tidur sampai pukul 12 baru check out apa semua. So malam tu masa tidur memang tak ada gangguan apa-apa. Cuma aku tersedar dalam pukul berapa pagi macam tu, aku buka mata, dekat katil yang aku tidur tu, dekat depan aku tu ada macam tempat letak sejadah macam tu kan. Jadi dekat area situ memang ada tempat letak sejadah tu je lah satu. Tepi tu kosong. Lepas tu sebelah sini ada almari. Kiranya depan aku belah kiri ada macam almari lah. Lepas tu aku buka mata, aku terpandang tu, aku nampak ada satu susuk tubuh yang besar, macam nak katakan, senang kata kalau macam orang kita gelarkan macam hantu raya, lebih kurang macam tu. Besar, memang dia duduk dekat ujung tepi dekat dengan tempat letak sejadah, baju semayang apa semua tu lah. So bila aku nampak tu, aku terus tunduk ke bawah. Lepas tu aku tengok lagi sekali, hilang. Lepas tu aku tunduk lagi, aku tengok lagi sekali, ada. Jadi aku abaikan je lah sebab masa tu pun aku memang dah ngantuk. And pada waktu tu, aku terus sambung tidur. Cuma aku ada terjaga lagi time berapa entah aku nak terkencing. Tapi sebab aku nampak ada benda tu dekat tepi tandas, so aku terus tak decide untuk masuk ke tandas lah. Aku sambung balik tidur. Jadi sampailah pagi yang betul-betul kita orang nak check out tu. Okay, masa tu memang aku dah perhatikan sekitar rumah, bilik apa semua. Waktu siang tu, jelmaan-jelmaan tu dah tak ada. Cuma ada satu dekat bilik yang ujung tu. Ada satu lah yang tu. Dia memang duduk dekat dalam bilik tu. Tapi dia tak nampak macam agresif. Dia tak nampak benda yang macam memang nak mengganggu. Aku rasa memang mungkin dia tumpang duduk kat situ ke, kebetulan aku nampak. Aku rasa macam tu lah. Jadi dah settle semua, kita orang pun keluar. Okay, ingatkan habis kat situ je lah. Sebelum kita orang nak keluar daripada daerah tu, kita orang pergi breakfast tau. Okay, masa pergi breakfast tu, dah jauh jugalah daripada kawasan homestay tu. And jenis aku ni dengan adik-adik aku, kalau aku pergi kat mana-mana, ada satu benda-benda kejadian lah yang terjadi, yang menyeramkan apa semua, aku akan share lah kat diorang. Tapi selalunya aku akan share bila jarak tu dah jauh sangat. Tapi pada waktu pagi tu, mungkin sebab tak ada topik sangat and aku rasa macam gangguan malam tu macam tak berapa heavy, jadi aku tak ada masalah untuk share. Sebabnya abang aku yang tanya dulu. Okay, lepas kita orang dah siap makan apa semua tu, abang aku tanyalah, ceritalah apa yang terjadi semalam kan, kenapa, kamu nampak apa, macam mana, pasal gelak apa semua. Dia suruh adik aku repeat balik cerita apa semua. Okay, so tengah borak-borak. Lepas tu dia macam, betul ke kamu tak dengar langsung suara? Abang aku tanya. So aku katalah memang aku tak dengar suara. Lepas tu aku macam terfikir, siapa kenapa dia nak buat suara macam tu. So aku ni macam buat andaian lah, mungkin waktu kat lift tu kot nampak ada satu lembaga ni. Aku ceritalah ke sebab kita orang eye contact. Aku macam cuba nak rungkai lah konon-kononnya. So borak-borak, lepas tu abang aku terus cerita, lupa nak cerita. Semalam masa pergi ambil air kat kereta malam tadi, kamu tahu tak, bau yang kita bau waktu kita turun kereta first tu, bau macam bangkai, hanyir, darah tu kan.
lagi kuat, abang aku cakap tu. So bau tu memang sangat-sangat mengganggu lah. So abang aku pun cakap, kalau kau nak tahu bau yang Along bau waktu kali kedua tu memang lagi teruk, lagi kuat, lagi syahdu daripada bau yang pertama kali waktu yang kita sampai tu. Lepas tu aku pun, oh ya ke? Jadi aku pun ceritalah kat abang aku, okay, dengan yang lain. Aku pun ceritalah yang waktu kejadian tu, kamu tahu tak, lepas je yang kita buat macam ambil muka macam tu, aku cakap kat abang aku, ada jelmaan orang tua ke ni datang macam tu. Memang dia datang tu bau tu lagi kuat. Lepas tu aku cakap, makna kata bau tu datang daripada benda tu kuat. So masa kamu kena bau dia lagi kuat tu, mungkin masa tu dia memang memerhatikan kamu kot. So aku ni sajalah bercerita dengan abang aku macam tu. Lepas tu kan, tengah-tengah bercerita macam tu, kau bayangkan, okay, table waktu kat breakfast tu, aku duduk betul-betul macam meja ni macam ni kan. So aku duduk kat sini. Jadi abang aku duduk sini, adik aku yang lain duduk sini. Dari sini. Depan aku ni kosong. So waktu depan aku kosong ni, terus menghadap ke depan sana macam bukit tau. Lepas tu hutan. Sekitar depan aku tu memang tak ada apa-apa. Dan masa tu jalan depan tu, jalan tu tutup. Jadi kat depan tu memang tak ada apa-apa. Elok lepas aku bercerita kat abang aku tu, aku pandang abang aku sini, aku bercerita kat abang aku. Aku pun pandang lah balik ke depan ni. Aku tengok kat pinggan makan aku tu. Lepas tu aku depan. Aku terus terdiam. Kau tahu apa aku nampak? Jemaah nenek yang malam tadi aku nampak tu, dia boleh datang dan step dia sangat laju. Waktu aku nampak tu, dia macam laju tau. Macam dia memang, macam mana aku nak gambarkan kat korang. Dia jalan laju, betul-betul tuju ke arah table kita orang. Tengok aku bila cerita benda ni, aku dah meremang. Jadi waktu dia datang dekat tu, memang dia duduk dekat table tu. Jadi aku terus buat macam ni muka kat abang aku pun faham. Lepas tu abang aku, sudah. Lepas tu aku cakap, tak apalah, nantilah sambung. Jadi keadaan tu terus jadi senyap. Aku tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Tapi aku tak pelik juga sebab sebelum ni pun aku pernah share pasal kisah yang dekat Kelly Castle. Yang aku cakap aku pergi benda tu ikut sampai balik rumah tu kan. Jadi perkara-perkara macam tu tak mustahil juga boleh berlaku. Mungkin kadang-kadang ada benda, mungkin ada benda yang aku borak, ada benda yang aku sentuh berkaitan dengan benda ni, dia boleh trigger ke, wallahualam. Sebab ni semua kerja Allah, kita tak tahu. Aku nak rungkai, aku nak cakap buat pandai-pandai pun kan jadi macam create cerita pula kan. Tapi itulah yang aku nampak dan keadaan kat situ terus jadi tegang. Kita orang settle semua, terus naik kereta. And masa nak gerak tu, alhamdulillah dia tak ikut sampai balik. Dan waktu tu aku macam terfikir, aku macam bermain dekat fikiran aku. Sebabnya biasanya gangguan yang datang kat keluarga aku ni, selalunya aku akan nampak juga atau aku pun kena juga. Tetapi kali ni yang dia ajuk gelak aku tu, aku memang tak dengar suara aku gelak. Dan aku memang tak dengar suara adik aku panggil kat luar berkali-kali. Aku dengar sekali je dia panggil aku. Lepas tu yang pasal kes aku kata jemaah nenek tu kan, yang aku nampak tu, aku tak tahu juga kenapa waktu pagi tu, padahal cerita santai je, tak adalah aku macam kutuk ke apa. Cuma aku nak bagi tahu kat abang aku, rupa yang macam mana aku nampak. Tup dia datang. And benda tu sangat mengejutkan sebab benda baru je terjadi. And untuk pengetahuan korang, video yang aku rakam ni adalah video kali ketiga. Actually, aku dah buat dah video ni. Bukan hari ni aku buat tau. Aku dah buat hari tu aku buat. Aku dah cerita. Memang dah tinggal nak edit je, nak cut part-part yang aku terdiam sekejap, part-part aku mengah sekejap, part-part aku tersilap cakap. Aku tinggal nak edit itu je. Okay, so aku dah nampak lah, aku dah simpan dekat galeri kan. Jadi bila aku dah simpan, aku biar je lah. Lepas tu aku nak edit, time aku nak edit tu, aku cari video tu tak ada. Memang hilang. Aku tanya dia aku padam ke? Memang tak ada orang padam. Tapi aku anggap je lah, mungkin itu handphone aku problem ke, hang ke. Tapi so far video-video lain tak hilang. Kenapa video tu hilang? Aku taklah nak kata kat korang yang bila aku cerita benda tu tiba-tiba jadi gangguan. Cuma aku saja nak share dengan korang lah. Alang-alang aku cerita pasal benda ni kan. Aku tak tahu kenapa video tu hilang. Dan aku harap sangat video ni tak hilang sebab penat juga nak bercerita macam ni kan. Lepas tu itu yang hilang tu memang yang hilang lah. Tapi sebelum dihilang tu, ada 2-3 part tu, waktu first tu aku bercerita 2-3 part tu, dia macam hilang. Part tu tak ada waktu first, sebelum kejadian hilang terus video aku tu. So aku terpaksa repeat cerita ni. Dekat beberapa scenes tu aku terpaksa bercerita balik. Lepas tu aku ingatkan dah okey lah, semua dah betul dah cerita aku. Maksudnya dah tak ada yang tercicir lah. Alih-alih aku tengok video tu terus hilang. So aku macam mula-mula aku macam fikirlah nak share ke tak. Aku mengadu kat mak aku.
dengan adik aku. Lepas tu mak aku cakap, kenapa cuba cek handphone apa semua. So bila aku cek tak ada masalah apa, aku cakap lah, malas lah aku nak cerita. Lepas tu adik aku ada cakap lah, ke sebab cerita pasal benda tu kan. Sebab sebelum ni pernah juga terjadi di mana aku nak cerita satu cerita ni, lepas tu tiba-tiba video aku tu problem, and aku terus tak cerita pasal benda tu. Aku cerita hal lain, elok je rakam. Tapi bukanlah aku nak tuduh, cuma aku nak luah kat korang lah. Aku tak faham kenapa benda tu berlaku. Mungkin ada benda kita tak boleh kongsi kan. Bukan semua benda kita boleh share. Aku pun tak tahu. Cuma kali ni sebab bagi aku macam benda tu biasa je. Macam aku nak share dengan korang. Tapi tak tahu kenapa dia hilang. Cuma video kali ni aku cerita balik untuk sekian kalinya. Aku harap dia tersimpan. Sebab aku macam, bukanlah aku nak uji ke, aku nak sabar ke apa. Tapi kenapa dia hilang? Aku macam tak apalah, lupakan. Susah aku nak cakap. Sebab kalau aku cakap lebih-lebih pun macam, yelah untuk apa kan. Tak apalah. Sampai situ saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan, terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah SWT. Segala kekurangan, kelemahan tu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.